Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Syahidan bin Syarq Hamarikan, Guru Takmir Daerah Kupang Pasu di Kedah Darul Aman. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kesempatan kali ini kita dapat bersama-sama dalam ruangan tazkirah isu semasa. Alhamdulillah, jadi untuk perkongsian kali ini saya ingin mengutarakan satu cadangan ataupun satu pendapat kepada kita semua, yang tuan-tuan dan perempuan yang mendengar siaran ini. Bagaimana kita melihat bahawa tabung haji pada mulanya adalah satu gagasan ataupun satu idea untuk menghimpunkan seluruh caruman daripada pencarum-pencarum untuk disatukan di dalam satu tabung, dan sehingga kini digelar sebagai Lembaga Tabung Haji. Jadi dengan adanya Lembaga Tabung Haji ini, berbagai aktiviti ekonomi ataupun perekonomian untuk ummah dapat dijana ataupun dijalankan dengan adanya tabung ini. Dan seterusnya, saya ingin menjuruskan pemerhatian ataupun menjuruskan pandangan kita kepada satu lagi aliran ataupun satu lagi bahagian yang boleh kita gunakan seumpama tabung haji ini untuk kita meningkatkan ekonomi umat Islam di negara kita. Saya ingin mencadangkan apabila kita melihat kepada tiap-tiap masjid yang ada di negeri Kedah dan di seluruh Malaysia ini amnya, mereka mempunyai tabung masjid masing-masing, dan tiap-tiap tabung masjid itu daripada dahulu hingga sekarang mempunyai jumlah kutipan yang banyak, dan kemungkinan ada yang sangat banyak berdasarkan kepada kedudukan mereka, sama ada mereka di kawasan kampung ataupun di kawasan-kawasan yang berpenduduk majoriti adalah daripada mereka yang orang kenamaan dan sebagainya. Tentulah jumlah tabung mereka lebih besar. Jadi dalam hal ini bolehlah kita menyimpulkan bahawa tiap-tiap masjid itu mempunyai tabung, dan tabung-tabung mereka itu disimpan biasanya di dalam bank. Dan bank itu akan menjalankan aktivitinya dan memulangkan sejumlah macam ganjaran kepada penyimpan, iaitulah masjid itu sendiri. Kita lihat apabila kita memikirkan tentang perkara ini, kalau sekiranya tiap-tiap masjid itu menghulurkan sebahagian daripada simpanan mereka ke dalam satu tabung yang telah disatukan. Misalnya dalam negeri Kedah ini, kalau sekiranya kita boleh satukan di bawah satu lembaga ataupun satu konsortium dan sebagainya, maka tiap-tiap akaun, tiap-tiap masjid di dalam negeri Kedah ini akan dimasukkan ke situ berdasarkan jumlah simpanan yang mereka ada. Contohnya kalau di satu kampung, kawasan masjid yang terpencil mungkin mempunyai sedikit jumlah simpanan. Misalnya di dalam simpanan mereka hanya ada 20,000 contohnya. Jadi mereka boleh memberikan sedikit sumbangan ke dalam tabung yang disatukan ini. Contohnya lembaga tabung masjid ini, misalnya dalam 5% contohnya.
Dan begitulah juga yang lain-lain yang termasuk di dalamnya masjid-masjid dalam pekan, masjid-masjid yang di dalam bandar, masjid-masjid yang di dalam kawasan kenamaan, tentulah mempunyai jumlah simpanan yang lebih besar. Jadi apabila kesemua tabung-tabung ini disatukan, insya-Allah kita akan mendapat satu jumlah yang sangat besar. Jadi seperti mana tabung haji tadi ini, apabila kita ada jumlah tabungan yang besar, kita boleh menjalankan aktiviti ekonomi dan sebagainya. Pertamanya kita menjalankan aktiviti ekonomi terlebih dahulu untuk mendapatkan jumlah pendapatan, dan seterusnya kita akan pulangkan kepada masjid-masjid yang mengambil bahagian. Jadi masjid-masjid yang mengambil bahagian itu akan mendapat pulangan, dan mereka hanya perlu bermesyuarat Jawatankuasa Qaryah untuk membolehkan mereka mengeluarkan sebahagian wang mereka di dalam tabung masjid ini ke dalam tabung yang disatukan tersebut. Jadi hal ini adalah merupakan satu perkara yang sangat mudah sekiranya semua memahami kaedah seperti mana yang dijalankan oleh tabung haji tersebut. Dan apabila telah banyak jumlah tabungan yang ada di dalam tabung yang disatukan, iaitu lembaga tabung masjid tadi ini, contohnya kita ambil lembaga tabung masjid Negeri Kedah, maka tabung ini akan boleh menjalankan aktiviti. Yang pertama sekali adalah untuk memajukan tanah-tanah wakaf yang ada di sekitar Negeri Kedah ini, yang mana kalau biasanya di satu tempat, di satu qaryah masjid, kadang-kadang masjid itu sendiri tidak dapat nak menjalankan aktiviti disebabkan oleh kekurangan modal. Jadi pada waktu inilah peranan lembaga tabung masjid ini untuk memberikan satu projek ataupun satu aktiviti untuk menjana ekonomi di kawasan tersebut yang difikirkan sesuai. Contohnya di bidang penternakan, kalau bahagian itu sesuai dengan bahagian pertanian, digunakan bahagian pertanian. Dan kalau bahagian itu di kawasan sekitar pekan, boleh digunakan sebagai bangunan sewa dan sebagainya. Jadi dengan adanya lembaga tabung Negeri Kedah ini, maka segala aktiviti ekonomi dapat dijalankan dengan berkesan disebabkan oleh kerana modalnya telah banyak. Contohnya kita katakan apabila kita telah menyatukan keseluruhan tabung masjid di Negeri Kedah ini, daripada yang masjid kampungnya sampailah kepada masjid di dalam pekan, maka kita dapati contohnya ada lebih kurang kita katakan dalam 15 juta. Jadi dengan adanya duit 15 juta itu, kita boleh menjalankan aktiviti yang terfikirkan boleh mendatangkan pulangan kepada pada tabung, lembaga tabung, dan juga kita boleh menjalankan aktiviti ekonomi yang dipikirkan sesuai. Dan apabila kita mendapat pulangan, kita akan agihkan balik kepada tiap-tiap masjid yang mengambil bahagian mengikut peratus yang mereka sumbangkan dalam tabung tersebut. Dan begitulah sekiranya tabung ini nanti akan menjadi bertambah besar, seperti mana tabung haji dulu, apabila dia kecil dia tidak boleh membuat banyak program, tetapi apabila dah besar, kemungkinan mereka akan membeli aset dan sebagainya. Dengan ketika itu, banyak program-program lain yang boleh dilakukan untuk kita menyelamatkan ekonomi ummah dan membantu mereka yang kesempitan dan sebagainya. Kita perlulah kita menyusahkan kerajaan negeri dan sebagainya. Kita tetap ada satu kekuatan, iaitu kekuatan tabung masjid kita sendiri yang mana kita satukan. Jadi apabila kita dari pihak masjid ini berjalan secara bersendirian, memang kita tidak dapat melihat kekuatannya. Tetapi apabila kita bersatu dan kita satukan tabung-tabung masjid tadi ini, maka kita akan dapat lihat satu kekuatan, iaitu seperti mana kita memiliki satu lidi penyapu. Dengan satu lidi itu kita tidak boleh membuat banyak perkara. Tetapi apabila lidi itu telah menjadi banyak, kita boleh membersihkan dan sebagainya. Bahkan kita boleh melakukan banyak perkara dengan lidi-lidi yang telah disatukan tersebut. Jadi itulah di antara pendapat atau pandangan saya, dan kemungkinan kalau kita tidak mencuba perkara ini sampai bila dia tidak akan dapat dibuktikan. Dan kita boleh ambil contoh, kita telah ada contoh iaitu lembaga tabung haji dan sebagainya. Kita juga ada Amanah Ikhtiar Malaysia.
Di mana dengan adanya tabung daripada mereka yang sangat susah, iaitu tabung daripada sahabat Amanah Ikhtiar sendiri, mereka dapat melakukan satu tabung kumpulan yang begitu besar. Apatah lagi macam di Bangladesh contohnya, mereka dapat mendirikan satu bank yang namanya Bank Gramin, terdiri daripada simpanan orang-orang susah di kalangan mereka. Jadi kalaulah kita dapat satu badan untuk kita melakukan perkara ini, insya-Allah saya rasa perkara ini dapat kita jalankan dengan jayanya. Tetapi memerlukanlah kerjasama daripada kesemua pihak, daripada pihak atasannya hinggalah kepada peringkat oleh masjid masing-masing. Dan untuk itu kemungkinan kita perlu adakan satu muktamar dan sebagainya untuk kita merealisasikan impian ini, dan kita melihat setakat ini sejauh mana jumlah kewangan yang ada pada semua masjid-masjid di negeri Kedah, khususnya yang kita akan cuba bangunkan. Jadi sekadar itu dulu perkongsian saya, mudah-mudahan mendapat manfaat, dan saya minta ampun maaf sekiranya pendapat saya ini tidak dipersetujui dan sebagainya. Saya minta maaf banyak-banyak, dan semoga perkongsian ini ada sedikit manfaat yang boleh kita ambil. Sekian, yang baik itu kepada Allah Ta'ala, yang tak baik itu kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.